Hadis yang ke-33. Islam namanya sahaja. Bismillahirrahmanirrahim. An Aliyin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yushiku an ya'tiya 'ala an-nasi zamanun la yabqa min al-islami illa ismuhu wa la yabqa min al-Qur'ani illa rasmuhu masajiduhum 'amiratun wa hiya kharabun min al-huda ulama'uhum syarr man tahta adimis sama. Okey. Min indihim takhrujul fitnah wa fihim ta'ud. Rawahul Baihaqi. Artinya daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, merangkap juga menantu Nabi, merangkap sahabat Nabi yang besarlah, khalifah selepas Nabi, khalifah yang keempat, ya. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudah tiba suatu zaman di mana tiada tinggal dari Islam itu kecuali hanya namanya sahaja. Nama Islam, nama je Islam, yang lain tidak nampak gaya macam Islam. Dan tiada tinggal dari Al-Quran itu kecuali hanya tulisannya saja. Quran ni tulisan saja, tetapi dia tidak dibaca, tidak diamalkan, apatah lagi lah kalau nak baca, nak faham dulu mana. Bila nak faham, bila tak faham, nak mengamalkan Al-Quran macam mana? Di masjid-masjid Malaysia ni banyak Al-Quran juga wakaf di masjid-masjid dan sebagainya kan. Berapa orang yang baca Quran? Lani mereka buka Yayasan Amal Cawangan Kedah. Saya tak tahulah kalau hak Malaysia yang Timbalan dia. Timbalan Kedah, Ustaz Abdullah Din, dia apa nama ni, promosi, dua iklan untuk siapa nak wakaf Al-Quran, untuk dia bawa Al-Quran, mushaf Quran ke Afrika sana. Senaskah RM25. Pokok tuan-tuan ada yang nak bagi, sila. Saya tolong masuk dalam bank, dalam transfer kat Ustaz Abdullah dia. Saya ingat dah 750 yang depa duk bagi orang Korea saya lah, duk bagi ada yang 200, ada yang 1, ada yang 2. Bagi untuk saya ni dah 700 lebih lah, untuk bawa pergi Afrika sana. Kita wakaf Quran sana, InsyaAllah mereka akan baca. Pasal mereka sana, tahfiz sana, mereka hafal Quran. Mereka hafal Quran ni, mereka tulis di papan ni, kadang di kayu ataupun papan hitam ataupun batu. Itulah, tulis Quran ada 1, 2, berapa naskah yang pakat duk kongsi tu. Jadi ambil, tulis hak mana nak hafal, semuka contohnya, dah tulis, bagi balik, orang lain pula ambil, lebih kurang macam tu lah dia punya cara. Lepas tu hafal habis, padam, ambil pula hak layan selepasnya, tulis pula, hafal pula. Memang guna tu di sana. Sangat bagus kalau kata kita nak wakaf di sana. Kita wakaf di Malaysia, kadang orang tak baca, masjid tak baca. Tentu kalau kita pun tak ada nak baca, paling kurang kita dengar kan, mudah dalam YouTube kita dengar Al-Quran. Ambil Quran, sambil-sambil kita ambil Quran. Hari ni nak baca surah Hud, nak dengar surah Hud, lambak qori yang kita boleh dengar dalam YouTube, dalam ada aplikasi yang depa muat turun saja, kita boleh tengok, boleh dengar. Nak Syekh Sudais, tekan Sudais, dia baca tu lah sedap lagu. Kita buat gaya sudah lah kan.
Lagu-lagu dia. Lagu yang baca dia, okey lah tu. Kan? Jadilah. Daripada senyap tak kata apa tu, senyap. Banyak. Jadi banyak di situ, ratus-ratus qari yang ada dalam yang kita boleh dapat dengan mudah. Boleh apa nama, saya tak tahu bila dia punya tarikh akhir dia. Apa nama ni, 23 ke apa? Lebih kurang lagu tu kot, tak ingat. Ini apa? 13 ada lagi masa. Satu perkara yang baik untuk kita lakukan lah. Lepas tu saya buat main bekat akhirat kan tuan-tuan. Ada saya main, lepas tu ada orang beli 10. Buat apa ni 10? Tak ke masjid tu. Dia tengok orang tu, berapa orang baca tau. Tapi kita tak tahu, kita nak baca. Mungkin selepas ni apa nama tu Imam, kalau kita habis apa nama yang ni, kita baca sat yang tu sikit lah, sat lah. Kita kenalkan, betul baca balik ni ya. Baca diri ya. Rumah untuk amalan kita, bekal akhirat yang Ustaz Fahmi kita susun. Dan beliau pun dapat isyarat daripada seorang ulama besar, almarhum Syekh Muhammad Ali Al-Maliki, ulama besar di Mekah, yang alim, yang apa nama ni, ulama besar lah di Mekah, yang tubuhnya tak dimakan bumi, tak apa, duduk macam tu. Cerita tuan guru yang dia biasa main ke dia. Baik, yang tu nanti kita baca. Tadi ni saya pergi hantar dekat seorang cikgu. Saya nak pencen bulan 4 Ustaz. Ustaz tolong ambil bekal akhirat 80 buah. Buat apa ni 80 buah ni? Saya nak hadiah pada kawan-kawan sekolah saya. Saya pergi hantar tadi di Propok, kampung Propok, Pok Manjang. Yang tak tanya buat ni, saya sajalah duk pikir nak bagi apa kat kawan-kawan ni, tak tahu. Dah kali saya duk pikir, saya duk ada grup dengan depa, duk mengajak depa tafsir kat Buah Manyang tu. Jadi saya duk kata sebut bekal akhirat, dan saya pun duk baca bekal akhirat dengan depa. Dia kata, Ustaz, umai bekal akhirat 80. Dia hantar rumah dia. Kan? Tu macam mana ni? Saya ijazah siap, nanti tu apa nama teacher mengajak mate matematik tambahan. Kita matematik hak kurang pun tak pernah ngerti, tambahan. Ni kau boleh ambil, aku kata saya ijazah, nanti tu ijazah dekat kawan-kawan yang hak ada kan. Maknanya kita ni hanya sebagai satu kabel nak sampai kepada guru-guru kita. Bukanlah kita ada kemas apa ada atau guru tak. Semua takat kita nak menyampaikan ataupun kita nak menyambung apa nama silah ataupun apa nama hubungan dengan para ulama yang dulu. Macam apa nama lampu-lampu. Tak hidup lampu-lampu ni kalau tak ada wayar-wayar hadut sambung dengan switch semua ni, dengan pencawang yang ibu dah dibenarkan kan. Macam tu. Nanti insya-Allah kalau kata ada masa kita baca yang tu sikit. Bunyilah loceng. Tapi tak apalah kan. Lepas ni tak ada guru lain lah. Kalau di sekolah cikgu marah duk tunggu lama nak masuk kelas. Baik, tiada Quran itu kecuali hanya tulisannya sahaja. Tuan-tuan, kalau kata nak wakaf, boleh. Cara yang terbaik untuk kita wakaf pergi Afrika. Orang yang miskin, Ustaz Abdullah dia selalu pergi. Jadi hari tu dia pergi kekah, pergi korban di sana. Setahun sekali nak makan daging, payah. Kita makan daging setiap hari tak ada masalah. Takkan dekat tu lebih, tahu buang pula. Masjid-masjid mereka indah, tetapi ia kosong dari hidayah. Masjid cantik, buat juta-juta. Ada yang buat juta-juta, tak sampai lama mana guna, untung bocor ni. Tu pun sepasai. Kan ada yang elok tapi tidak diimarahkan dengan sepatutnya, dengan sebaiknya, sepenuhnya digunakan untuk kita kata mengisi hidup kita dengan ilmu dan hidayah. Ulama mereka adalah sejahat-jahat makhluk. Yang ni masya-Allah. Ulama mereka sejahat-jahat. Ulama pun waktu tu jahat. Ulama mengambil nak cari kepentingan dunia. Ulama tu sendiri. Tapi bagaimanapun dalam setiap zaman mesti ada mereka yang benar-benar ikhlas dengan agama mereka. Ulama-ulama yang benar-benar ikhlas dengan agama mereka tetap ada. Di samping itu ada juga sebahagian daripada mereka
yang jadi ni kata sejahat-jahat makhluk. Pasal depa reti, tetapi depa menyalahi apa yang depa reti, maka ulama waktu itu adalah sejahat-jahat makhluk yang berada di bawah kolong langit. Ya. Habis mana paling jahat lah. Dari mereka lah keluarnya fitnah, keluarkan fakta yang entah apa-apa yang menyebabkan kehancuran, perpecahan di kalangan masyarakat dan umat. Dan kepada mereka fitnah itu dikembalikan. Jadi depa tu patah balik kat depa lah. Contohnya apa yang depa buat, yang buat tanpa keikhlasan, tanpa mengikut apa nama ni, yang sebaik-baiknya yang agama nak. Keterangan, kalau kita perhatikan dunia Islam hari ini, maka keadaannya tidak begitu jauh dari gambaran yang telah dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Kalau belum sampai, jadi persoalan yang timbul bila kita kata ada ulama akhirah, ulama akhirat, mementingkan akhirat dalam kehidupan dia, dalam fatwanya dan sebagainya. Ada para ulama yang dinamakan ulama usul. Macam mana kita nak kenal? Macam mana kita nak kenal? InsyaAllah nanti tuan-tuan cari sendiri tengok, ataupun nanti kita ceritalah nanti tali tak dan. Ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab beliau, antaranya kitab masuklah Salikin Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin disebut. Ada disebut di situ. Dan para ulama lain pun ada sebut supaya kita berwaspada dengan mereka ini. Kalau belum sampai pun, maka ia telah sudah mendekati ke sana zaman ini. Kalau tak sampai pun betul-betul zaman yang disebutkan ni, maknanya kita dah dekat sangat. Dan ulama yang dimasukkan di dalam hadis ini ialah ulama ulama jahat yang menjual agama mereka dengan harta benda dunia. Ini yang berlaku kepada bangsa keturunan Yahudi, Bani Israel, Yahudi dan Nasrani. Jadi ulama mereka adalah sejahat-jahat manusia. Mengubah Taurat. Ni kes apa yang paling yang panas lah ni? Kalimah Allah. Kan nak guna kalimah Allah. Siapa baru kalut tadi ni? Dulu tak pernah kalut pun. Depa nak ubah pula ke dalam Bible yang depa baca tu, Tuhan tu God. Yang macam bacaan God. Saya takut sedap sebut. Lagi jadi God jadi apa? Kambing lah. Kambing. Kadang-kadang pakai Lord kan. Saya dengar Dr. Harudin sebut. Pasal Paul Ladi Kalut baru nak sebut kata Allah. Ya, betul juga apa nama dah. Itu dulu bincang lah, tuan-tuan boleh cari tengoklah isu-isu ni, isu yang kita dibincang, hangat dibincangkan sekarang ini. Baik. Dan ulama yang dimasukkan dalam hadis ini ialah bukan ulama akhirat yang mewarisi tugas para nabi. Sedangkan Nabi sebut al-ulama warasatul anbiya. Tapi dalam kalangan para ulama itu ada dinamakan ulama usul. Dan yang meneruskan penyiaran dakwah dari zaman berzaman, tu yang kita ada, akan ada taifah zahirin yang sentiasa menzahirkan kepada kebenaran. Sentiasa ada. Saya ingat kita dah baca hadis tu sebelum ini. Sentiasa akan ada, dan kita hendaklah bersama dengan mereka. Kan? Baik, selesai hadis yang kita baca pada malam ini, maka sama-sama kita mengikuti para ulama yang sebenarnya kita tahu ciri-ciri mereka. Yang paling kurang kita kenal. Lah ni cerita dia bukan takat kita nak boleh beza ulama al-akhir, ulama al-akhirah atau ulama usul, tapi kita ceritanya ulama pun kita tak kenal. Itu masalah. Ulama pun tak kenal. Dan ada yang kata ini ulama tapi bukan ulama pun. Contohnya kita kata para ustaz, oi cerita sikit, sembang cakap sikit agama, ustaz. Dia tidak ada satu orang panggil satu benda yang menjaga betul kan? Menjaga institusi ulama tersebut, yang jaga seutuh-utuhnya, jangan senang diceroboh ikut suka orang aja. Nak label macam ni, label macam ni. Salah satunya dia ada satu identiti para ulama.
Salah satunya yang kalau kata di Azhar, kalau kata di Mesir, kita boleh tahu dah. Kalau kata hak yang depa ni ilmu agama tinggi, yang hak jenis pakai tu apa? Kepiah merah, serban putih tu. Bukan boleh pakai orang yang ikut dan tu. Dia Malaysia penuh pakai tu. Mau pakai. Patutnya itu pakaian khusus untuk para ulama. Jangan kita duk pakai tak ketahuan. Jadi kalau pakai yang tu je, orang pakai kapal pi nak tanya hukum ke apa dan sebagainya. Kalau di Mesir macam tu, dia jaga. Dia ada jubah dia ada pakaian dia khas untuk para ulama. Kita nak tiru depa. Betul orang mai tanya, kita pun berasa macam tak jawab, buat salah. Kan? Kata aku tak reti, jawab bila jawab lintang pukang habis semua. Selera. Jadi zaman ini yang dikatakan zaman akhir zaman, yang kita kena benar-benar berwaspada supaya kita pun tidak terjerumus ke kancah kebinasaan. Bukan takat binasa dunia, tapi kita takut kebinasaan besok ni ialah kebinasaan di akhirat nanti. Wal'azubillah min zalik. Mudah-mudahan kita semua mendapat rahmat, dapat hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala, panduan dan bimbingan Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita terus berada di jalan kebenaran. Amin ya rabbal alamin. Takkan itu sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. 48 minit boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.